إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati Al-Fatih Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah ini melakukan solat fardu subuh secara berjemaah. Diberi lagi kita kesihatan, kehidupan pada pagi ini. Alhamdulillah, kita masih lagi berpeluang untuk memperbaiki amalan kita, memperbetulkan niat kita, taubat daripada segala dosa sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali ke berhijrah ke alam yang berikutnya. Maka kesempatan yang ada pada kita adalah di saat dan ketika ini untuk kita berbetulkan niat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi insyaAllah kita menyambung lagi kuliah kita ini, iaitu beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat. Dulu kita dah bincang jadi seingat saya ada menyebut berkenaan dengan alamatul kubra, alamatul sughra dan alamatul kubra. Cuma saya tak ingat sampai mana saya sebut itu. Satu tu. Iya. Kitab ni lah, kitab ni setan dia bulan 12 kita mati. 80. Jadi kepercayaan terhadap hari kemudian, dia kronologi dia panjang Cuma saya nak bersentuh walaupun tak ada kaitan, tak ada disebut dalam kitab ini, iaitu berkenaan dengan alamat-alamat kiamat secara ringkas, seperti yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi antara tanda-tanda besar, sampai pada tanda-tanda besar alamatul kubra, tanda-tanda yang besar alamatul kubra pada saat yang sangat dekat tiba hari kiamat ialah antara disebut di dalam Al-Quran, iaitu naik matahari daripada arah barat. Yang kedua, keluarnya sejenis binatang dari bumi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa AS. Yang kelima, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Walaupun ulama-ulama berselisih berkenaan dengan turutan berlakunya ataupun alamat-alamat kiamat ini. Antara disebut dalam Quran firman Allah Ta'ala, inna awwalal ayat
khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal akhra 'ala athariha qariyah. Bahawa sungguhnya yang mula-mula sekali tanda-tanda yang menunjukkan hari kiamat itu sudah sangat-sangat dekat tibanya. Sangat dekat tibanya ialah terbit matahari dari arah barat dan keluar sejenis binatang dari bumi di hadapan manusia di waktu siang hari. Mana-mana di antara dua tanda ini keluar terlebih dahulu, sebelum yang satunya keluar maka yang satu lagi akan menyusul dalam waktu yang sangat dekat selepas berlakunya tanda yang pertama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebut bahawasanya antara dua tanda, iaitu yang pertama disebut tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian disebut wa khurujud dabbati 'alan nas, 'alan nas duha, yakni pada waktu duha tu akan keluarnya binatang, ya. Dan disebut lagi di dalam ayat, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at warahan nas warashan nas amanu ajma' wa dzalika hina la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari itu telah terbit dari arah barat, maka berimanlah seluruh manusia. Semua manusia akan mengaku. Orang yang tak pernah beriman akan beriman. Mereka yang tidak melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan, ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi disebut beriman di saat itu tidak ada gunanya bagi mereka, itu tak guna dah. Bila berlaku saat itu tidak guna. Di mana sebelumnya mereka tidak pernah beriman dan tidak pernah pula berbuat kebajikan dalam keimanan mereka itu, maka ketika itu tidak guna lagi keimanan, ya. Matahari terbit dari arah barat dan kita manusia sentiasa menunggu-nunggu hari kesudahan kita berada di atas muka bumi. Itu kiamat, masing-masing akan menghadapi kesudahan dalam kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap diri itu pasti akan merasai kematian. Yang tak tentu bila, tuan. Kita tak tahu bila kematian kita. Tak ada orang boleh jamin boleh hidup walaupun sesaat lagi. Lepas subuh ni belum tentu kita sampai ke syuruk, belum tentu kita sempat solat sunat duha, belum tentu. Ya, sebab itulah setiap saat dalam kehidupan kita ini kita tajdid niat, perbetulkan niat kita, perbetulkan niat kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni tak semesti kita formal, ya, di atas 3 sejadah. Bila-bila masa sahaja. Sambil kita bawa kereta, di saat itu yang kita ada, kesempatan kita ada, kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita tahu ataupun dosa yang tidak diketahui. Adapun bagi seluruh manusia ni pengakhiran iaitu berlakunya kiamat dan taubat tidak diterima, ya, tadi dah. Selepas daripada terbit matahari daripada arah barat. Jadi walaupun begitu, yang saya rujuk ni kitab akidah, bukan kitab berkenaan dengan spesifik, ya, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat itu. Bagai-bagai pandangan. Ada yang mengatakan mula-mula berlaku kronologi tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar ini iaitu berlaku ad-dukhan, iaitu asap, ya.
asap yang menyelubungi bumi selama 40 hari 40 malam. Kemudian terbit Dajjal. Terbit Dajjal, kemudian bukan terbit Dajjal, muncul Dajjal, terbit matahari. Munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Itu dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abi Hurairah yang disebut ini bermaksud keimanan tidak berguna lagi bagi orang kafir dan mereka yang tidak pernah beriman sebelum saat tiba dan datangnya hari kiamat itu. Dan datangnya hari kiamat itu sangat-sangat dekat. Begitu juga tidak berguna taubat bagi orang beriman. Kiamat itu seperti yang kita sebut hari itu, Nabi bersabda jarak setelah diutuskan Rasulullah SAW sebagai Rasul, maka jarak di antara baginda dengan kiamat itu seumpama jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya masa sangat-sangat dekat. Dan sahabat-sahabat pun bila sebut tentang kiamat ni, mereka takut. Mereka takut. Apakah persediaan? Sementara kita dah 1400 tahun Rasulullah SAW meninggalkan kita. Dah 1400 tahun. Sepatutnya kita takut. Tambah-tambah disebut berlaku kiamat itu apa? Hari Jumaat. Tapi hari Jumaat ramai lagi tak semayang Jumaat. Nampak? Semalam semayang di Masjid Abu Bakar. Tak sempat balik ke Pailuan. Sehingga maknanya dah semayang Masjid Temerloh. Tengok azan tu dekat azan. Kita sibuk nak cari parking dalam keadaan ramai lagi orang yang berada di kedai makan. Ramai orang berada di kedai makan lagi. Jadi wallahu alam lah, boleh jadi dia musafir ke uzur ke, wallahu alam. Dia uzur ke ataupun dia cuti ke, tapi nampak gaya je lelaki. Jadi tuan-tuan, bila datang Covid, bila datang masjid tutup, marah tuan-tuan. Masjid tutup marah, datang Covid, marah, macam-macam teori yang keluar. Ini Covid ni ini kerja musuh-musuh Islam lah ni. Sampai yang kata Covid ni lebih lagi, lebih pada itu. Ini konspirasi Dajjal. Konspirasi Dajjal. Covid-19 ni konspirasi Dajjal. Tak apalah kalau konspirasi betul. Contoh kalau konspirasi betul, ataupun memang kerja Yahudi. Yahudi tu tentera-tentera Dajjal. Kalau memang kerja dia lah. Memang Allah SWT sebut dalam Quran, lan tarda ankal yahud walan nasara, selama-lama ni. Dan tidak seakan-akan Yahudi dan Nasara itu redha kepada kamu. Takkan redha kepada kamu hatta tattabi'a millatah. Kan? Sampai mereka kamu ikut dia. Sampai dia masuk lubang biawak sekalipun kamu ikut sekali. Itu kerja Yahudi, Nasara. Jadi kita kerja kita apa? Kita tanya kerja dia, kita tanya kerja kita apa? Kan? Itu musuh-musuh kita yang berada dalam diri kita. Nafsu kita yang didorong oleh syaitan, iblis, mengajak 24 jam sehari semalam supaya kita jauh daripada Allah, supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tak payah tunggu Covid tuan. Hari-hari 24 jam dia dah masuk dalam rumah-rumah kita. Melalui apa? Melalui media massa, melalui media elektronik, melalui telefon. Dia dah masuk dalam rumah-rumah kita. Dalilnya apa? Dalil tengok TV kali sangat. Maghrib sampai sembahyang maghrib. Dah sembahyang Jumaat jauh sekali. Tapi sembahyang Jumaat tak memang sah dah lah. Kalau dah lambat tak ada sembahyang Jumaat. Jadi dengan TV itu menggagalkan manusia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan telefon, dengan handphone, kan menggagalkan manusia daripada galik sangat main game tengah malam. Sampai subuh tak sedar. Maksudnya itu Yahudi dah berjaya. Itu tanya, dia kerja dia dah buat kerja dia.
Kita umat Islam, apa kerja kita? Apa kerja kita? Sepatutnya kita kena tanya. Dulu ada marah, masjid tutup. Bila masjid buka, yang cakap masjid tutup pun dia tak datang. Bila masjid dah boleh buka, yang cakap masjid tutup pun dia pun tak boleh datang. Persoalannya apa kita punya stand sebagai seorang yang beriman dalam menghadapi COVID. Itu yang penting. Ujian tetap berlaku setiap masa. Boleh jadi lepas ni ada virus baru, Allah nak minta jauh lah. COVID pun dah banyak memberi kesan kepada masyarakat kan, kepada kita. Ada yang ekonomi terjejah, ada yang hilang semua pendapatan. Cuba bayang kalau ada lagi siri-siri virus lepas ni. Kalau betul buatan manusia. Tapi persoalannya itu kerja dia. Tapi kerja kita macam mana? Keimanan kita. Ada orang meletakkan keyakinan kepada makhluk. Itu dah salah dah. Tadi yang terlampau menyalahkan makhluk itu. Dia menyandarkan urusan ni semata-mata kepada makhluk. Okay. Dengan COVID saja manusia boleh meleleh akidahnya. Boleh meleleh akidahnya. Umpama apa? Yakin benda itu boleh menyebabkan kematian. Yakin COVID itu menyebabkan kematian. Kan? Itu sudah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syirikkan Allah. Syirik ini dosa yang tidak diampunkan. Setelah kematian kita, ada kata kita mati bawa syirik, selepas pada mati Allah tak ampun dosa. Kan bahaya. Itu baru orang kata tentera lah, boleh lah. Kita pakailah cakap konspirasi tadi. Kalau katakan itu memang tentera dia. Kan? Berarti memang kerja buat dia. Tapi persoalan kita, apa keyakinan kita? Kalau kita meletakkan makhluk di hadapan, maka kita awal-awal lagi sebenarnya musuh-musuh Islam memang nak macam itu. Dia nak kita lari daripada keimanan yang sebenar. Memang kita diuji dan berbagai-bagai. Tapi macam mana kita letak Allah dalam hati kita? Tidak ada yang memberi manfaat mudarat, tidak ada yang memberi hidup dan mati melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu batinnya. Batin kena jelas. Zahir kita nak mengelak mudarat, kita ikut SOP. Zahir kan. Kita bukan ahli dalam bidang perubatan, bukan dalam keselamatan, kita bukan ahli. Tapi kita telah ada garis panduan SOP, maka kita ikutlah. Itu ikhtiar. Namun ikhtiar itu terikat juga dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar Allah. Jadi kena letak situ. Ahli sunnah wal jamaah. Wa khairu awsatuha. Pekerjaan dia pertengahan. Dia duduk tengah-tengah di antara usaha dan tawakal. Ada orang yang usaha saja, tak ada doa, salah juga. Dia jadi qadariyah, terlampau bergantung pada SOP. Ataupun terlampau bergantung, takut sangat sampai tak jadi benda. Ibadat tak jadi, apa semua tak jadi. Ada yang tawakal saja, bergantung pada Allah saja, tanpa ikhtiar, tak jadi juga. Jadi kita orang beriman ni, kita duduk di pertengahan. Sebab tu orang beriman ni, dia tenang kan. Dia tak datang pun. Sebab apa tak datang masjid? Sebab ada darurah, ada menjaga maslahah tertentu. Dia tak datang dengan ilmu, dia datang pun dengan ilmu, dia tenang. Begitu. Jadi itu mutaakhir ni kita fitnah yang berlaku. Jadi untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Jadi balik kepada tadi, apabila berlaku keadaan demikian, maka tidak ada lagi guna taubat manusia. Itu dah kemuncak dah, dekat sangat dah. Kemudian disebut pula firman Allah Taala, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami.
Dabbah, satu binatang, iaitu disebut dabbatun minal ardi, iaitu keluar sejenis binatang dari bumi, dabbatun minal ardi, yang bercakap-cakap dengan manusia ramai sebagai permulaan menunjukkan saat tiba dan datangnya kiamat yang sudah terlalu dekat dengan keadaan binatang itu. Hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahuinya. Bila matahari itu dah dikata sama ada dulu kemudian matahari. Kalau dahulu, maka dahulu. Kalau kemudian, selepas daripada terbit matahari. Kita dah sebut itu rasa saya. Sebelum terbit dari arah barat, akan dirasakan suasana di mana manusia akan bergelap selama 3 hari. 3 hari akan bergelap. Allah Ta'ala perintahkan matahari itu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai hari ketiga, dirasakan 3 hari. Hari ni nak pergi kerja, gelap. Baru nak siap pergi kerja, nak start kereta, apa gelap, masuk rumah tu, sama tidur balik. Gelap sampai 2 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat itu, maka keluar matahari daripada arah barat. Kan? Disebut ulama sebut terbit matahari itu sampai kepada separuh pada istiwa. Tengah-tengah, kemudian dia patah balik, dia terbenam seumpama biasa. Jadi orang tak rasa apa, tak ada rasa apa jugalah. Orang yang lalai, orang yang jauh pada Allah, dia tak ada rasa apa. Dan ada yang mengatakan fenomena alam. Tu ahli sains lah, fenomena alam. Macam berlaku supermoon, kan? Supermoon hari ni. Kan? Ataupun berlaku gerhana bulan, gerhana matahari. Kita orang beriman, kita taubat kepada Allah, kan? Kita sembahyang sunat, gerhana, kan? Itu tanda orang beriman. Orang bukan Islam, orang yang tak beriman, apa? Dijadikan benda tu sebagai bahan pelancongan pula. Akan berlaku sekian-sekian gerhana. Sibuklah beli tiket flight. Pergi tempat-tempat sekian nak melihat suasana real. Kita ni tak dapat, sikit-sikit lah. Dia pergi tempat yang betul-betul real, yang mengalami suasana tu, kan? Sanggup ahli-ahli cameraman. Jadi dia tidak tafakur, tidak berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat masyarakat awal Islam bagaimana. Apabila berlakunya ribut saja, berlaku angin kencang saja, semua sahabat-sahabat lari ke masjid. Takut akan tibanya hari kiamat. Kita tak ada rasa apa. Begitu. Jadi disebut tanda-tanda itu, maknanya selepas daripada itu, waktu Tuhan tu keluar binatang. Disebut oleh ulama 3 tempat di atas muka bumi. Yang pasti keluar di Jazirah Arab. Binatang yang keluar. Sifat-sifat tu tidak detail lah dalam, kita tak bincang. Ada masa, ada kitab-kitab khusus dia boleh tak bincang. Sifat detail macam mana dabbatul abdi. Yang pasti dia boleh berkata-kata dengan manusia. Dia pakai sebelah cincin Nabi Sulaiman, sebelah lagi dia bawa tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia jumpa orang manusia ni, jumpa manusia, dia akan menggosokkan dengan cincin Nabi Sulaiman, maka manusia itu akan, orang beriman lah, akan keputihan, akan nampak keputihan. Kalau orang kafir ataupun munafik akan diketukkan dengan tongkat Nabi Musa, maka kehitamanlah orang kafir. Masa tu tak kiamat lagi. Masa tu hidup seumpama sekarang. Nampaklah hitam putih, jadi benda faham. Boleh nampak, oi kafir, boleh jadi tengah Minau ni kafir lalu naik motor. Oi kafir Minau, gitu juga mak ni. So, pasal apa nyata dah. Selepas daripada terbit matahari dari arah barat, ketika itu tak diterima taubat. Kafir haqqan. Mukmin haqqan, orang mukmin yang sebenar, orang kafir yang sebenar masa tu. Kan? Jadi saat pada itu, maknanya sekarang ni jagalah. Sekarang ni kita boleh bersembunyi. Boleh jadi ada orang munafik boleh sembunyi, kan? Ataupun orang tu kufur. Kufur batin, zahirnya mukmin, zahirnya Islam, batinnya kufur. Itu orang munafik. Kan? Tapi saat ini maka semuanya akan
dizahirkan, ya. Kemudian antaranya berlaku kiamat, iaitu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal daripada permukaan, daripada bumi inilah. Kerana Dajjal ni Allah Ta'ala antara makhluk yang Allah Ta'ala panjangkan umur. Minal munzurin, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, Dajjal ni. Dia hidup lama semenjak daripada Nabi Sulaiman AS. Lama dah. Dia yang jahat ada 3, yang baik 2. Lama. Yang pertama Dajjal. Yang kedua Iblis. Dajjal, Iblis. Ni geng-geng. Geng-geng apa ni? Tengah buat peranda atas muka bumi. Iblis, Dajjal, kemudian Ya'juj wal Ma'juj, panjang umur. Ya'juj Ma'juj, panjang umur. Yang baik adalah antara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Bertemu dengan Nabi Isa langit kedua, Nabi Isa akan turun menjelang kiamat. Dekat nak kiamat, Nabi Isa akan turun atas muka bumi. Ada disebut di Syria, satu masjid namanya Masjid Umawi. Di dalam masjid tu ada menara putih, ada sekarang. Buka lah Google. Di Syria, di Damaskus, Damsyik. Maknanya ada satu masjid di situlah. Dan ada ulama mengatakan Nabi Isa akan turun di Masjid Al-Aqsa. Kan? Wallahualam, tak berlaku lagi. Jadi akan turun situ selepas berlaku beberapa siri peperangan kaum muslimin bersama dengan zuriat keturunan Rasulullah SAW Al-Mahdi. Keturunan Rasulullah Al-Mahdi ataupun disebut Imamul Mahdi. Saya sebut Al-Mahdi Imam. Orang Syiah suka sangat kalau sebut Imam Mahdi. Dia kata imam yang ke-12 dia. Dia kata imam dia penuh. Tak apalah imam, tak apalah, tapi keyakinan kita orang beriman bukan seumpama orang Syiah. Dia akan muncul sebelum kiamat. Kan? Imam Mahdi akan dibai'ah. Nabi Isa akan turun. Ada di kalangan pahaman dalam mazhab Kristian, antara Kristian Ortodok, dia meyakini bahawasanya Nabi Isa akan turun. Dia yakin, menunggu-nunggu Nabi Isa akan turun. Sebab tu di Palestin di hari ini ada di kalangan perang dengan Zionis itu adalah golongan Kristian juga, bukan, ada juga yang bermusuh dengan Zionis itu adalah Kristian. Kristian yang mengatakan bahawa Nabi Isa akan turun, nanti Nabi Isa. Kita disebut Masih Isa bin Maryam, orang beriman. Adapun orang Zion Yahudi menunggu Masih juga yang menunjukkan pada dia, iaitu Dajjal, Al-Masih Dajjal, Masih yang penipu. Kita yang sebenar akan turun. Di situ di saat umat Islam sedang solat fardu, ada sebut solat fardu subuh, turun. Sebelum solat maka turun Nabi Isa daripada langit, diapit oleh 2 malaikat. Nabi Isa ni lawa, rambut panjang. Kalau dia tunduk, rambut dia tutup muka, belah tengah lawa, macam orang budak muda sehari ni lah buat rambut. Dia panjang gitu kan. Keluar daripada rambut seolah-olah permata, dan bau daripada badan itu jika terkena pada Yahudi akan mati. Kan? Itu Nabi Isa AS turun, diapit 2 malaikat turun, lalu sampai kepada kaum muslimin. Itu disuruh oleh Al-Mahdi menjadi imam. Lalu Isa kata, di kalangan kamu ada takrimatan li hadhil ummah. Mana ada yang kamu diberi kemuliaan pada umat, ada pemimpin, iaitu Al-Mahdi. Maka ketika itu Imam Mahdi jadi imam kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak buat syariat baru. Dia turun, dia tak buat syariat baru, dan dia akan kahwin dan akan mati wafat seumpama manusia. Nabi Isa alaihi salam, dan memerintah dunia selama disebut 7 hingga ke 9 tahun. Merintah dunia 7 ke 9 tahun, maka diberi keamanan balik pula. Kita ni akan perang balik kaum muslimin semua.
nak dapat syahid balik, nak dapat harta ghanimah balik-balik dah esok. Ada balik hukum perhambaan, ada balik hukum hamba. Ada balik nak dapat syariat. Tapi walaupun keadaan sekarang tak ada lagi perang total jihad fi sabilillah, maka ketika ini kita niat sentiasa insya-Allah. Kita niat kita nak mati syahid. Siapa ada niat mati syahid dengan ikhlas kepada Allah, walaupun dia mati di atas katil dia, maka dia dapat fadilat insya-Allah. Fadilat syahid. Niat semua, aku nak mati syahid. Ke nak mati macam mana? Nak mati katak ke tak mati katak? Kita nak mati syahid lah. Semulia-mulia kematian. Apa keadaan pun insya-Allah diberi oleh Allah mati syahid. Antara sahabat yang sahabat itu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, perang, mengetuai semua perang, kebanyakan perang, dan beliau Khalid Al-Walid berkeinginan untuk mati syahid, tapi akhir sekali dia mati di atas katil. Tapi fadilat tu kelebihan diberi oleh Allah bagi mereka yang niat untuk mati syahid. Niat sungguh-sungguh lah, bukan yang semaya-semaya niat tak jadi, itu tak boleh pakai tu. Niat sambil kita taat kepada Allah lah, sambil ikut sunnah Rasulullah, sambil berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun kita disebut tadilah, saya suka sebut konspirasi tadi kan. Hatta dia kata, hattalah tujuan apa? Tujuan dia nak cipta cipta virus ni contohnya lah, ialah kita tak boleh pegang. Itu urusan dia. Tetapi kalaulah memang strategi dia, ada juga pokok dia kata ini nak mengurangkan populasi penduduk dunia dengan penyakit kan, supaya mereka boleh menguasai dunia. Tapi insya-Allah kita, bagi orang Islam, kita ada iman, kita niat sentiasa untuk menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, maka insya-Allah kita mati dalam keadaan itu, insya-Allah ada syahid, ada fadilat bagi kita insya-Allah. Niatlah kan. Itu antara munculnya Dajjal. Saya ringkas-ringkaslah, walaupun tajuk ni kalau bincang ni 2-4 jam. Tapi kita sikit-sikit sajalah ya. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan membunuh. Tak ada orang yang boleh bunuh Dajjal. Kita pun tak boleh. Nabi SAW menyebut, andai kata muncul Dajjal, maka kamu lari, sembunyikan diri. Bukan iman kamu. Bukan dan siapa yang ada iman kuat sekalipun, ketika dia bertemu dengan Dajjal, maka ketika itu imannya akan meleleh. Umpama lilin bakal mencair meluru. Jadi lari, hatta tersebut sampai terpaksa ikat anak dan isteri kamu pada tiang-tiang rumah, maka ikat anak dan isteri pada tiang-tiang rumah, takut dahsyat fitnah Dajjal. Ini Covid pun ramai yang tu dah. Sekarang pun ramai, ada yang isytihar nak murtad pun ada. Isytihar nak keluar dari Islam, berani manusia. Dia ingat apa? Dia ingat kafir ni apa? Dia ingat iman ni, nikmat macam nikmat rumah dia, macam nikmat kenderaan dia, macam nikmat harta-harta dia. Setara dah. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar. Beruntunglah kita yang ada nikmat iman dan Islam. Orang yang ada iman, walaupun sebesar zarrah, andai kata dia mati dalam keadaan asi sekalipun, mukmin asi, maka di akhirat dengan keimanan itulah yang akan menyelamatkan dia. Serah pada Allah lah. Kita tak boleh kata orang ahli maksiat yang tak sembahyang, ahli neraka, tak boleh. Bila dia mati, maka serah urusan dia pada Allah SWT. Orang yang melakukan dosa besar kan, masih hidup tak apalah kita kata ini awak tak sembahyang. Awak tahu tak sembahyang ni masuk neraka. Awak tahu tak bayar zakat ni, tak puasa ni masuk neraka. Tak apalah, beri peringatan. Bukan kita khabar di ahli neraka, tak boleh. Oi, ahli neraka tak boleh. Sementara khabar orang tu kafir lagi tak boleh. Tak boleh. Kecuali di isytihar, itu pun tak boleh juga. Serah pada pemerintah, serah pada hakim, suruh taubat tu dan sebagainya, tak boleh khabar ikut-ikut dan. Kan? Begitu. Tu Nabi Isa AS tadi, Dajjal muncul. Panjang cerita Dajjal, 4 jam pula cerita pada Dajjal ni. Kemudian Nabi Isa turun. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal.
ketika berada di masjid Umawi itu tengah solat itu, maka ketika itu Dajjal akan muncul bersama dengan 70,000 bala tentera. Dajjal ini dia bersama dengan 70,000 bala tentera daripada Isfahan. Isfahan hari ni ada dah satu daerah di Iran. Buka Google Map. Google Map lagi pakai Yahudi juga. Buka Google Map, type di Iran tu ada satu tempat nama Isfahan. Di situ daerah Yahudi, penempatan Yahudi. Disebut betul mereka itu memakai selendang toyalisa, maknanya yang selendang kain putih yang ada lain biru tu. Bukan dia ridak ni kakak pun bukan Yahudi ni. Kan? Dia macam kita juga. Dia pakai ridak gitu. Dia putih. Bala tentera. Tentera 70,000 bala tentera yang akan bersama dengan dia menyerang. Ketika di masjid itu, maka selepas daripada solat itu maka pintu masjid itu berjaya dirobohkan oleh Dajjal bersama dengan 70,000. Alam terkejut Dajjal bila lepas masuk tu, maka bangkitlah bangkit Nabi Isa AS bertemu dengan Dajjal. Bertemulah dua tokoh besar akhir zaman, iaitu Dajjal dan Nabi Isa AS. Lalu Dajjal lari selaju-lajunya. Dajjal ni bukan orang biasa je, maknanya orang besar, orang memiliki kekuatan, memiliki sihir. Sebab itulah dia boleh mengeliling dunia selama 40 hari. Dajjal ini bersama dengan manusia selama 40 hari saja. Disebut sehari diumpamakan seperti setahun. Hari kedua diumpamakan seperti sebulan. Hari ketiga diumpamakan seperti seminggu. Hari keempat dan seterusnya sampai sebulan 40 hari itu diumpamakan seperti hari-hari biasa. Maknanya hari pertama dah umpamanya setahun. Dan dalam tempoh tu dia mengelilingi dunia. Dia mengelilingi dunia. Wallahualam. Pakai jet jumbo ke wallahualam. Keliling dunia. Jadi Dajjal lari. Dikejar oleh Nabi Isa. Di mana saja Dajjal sampai, maka Nabi Isa pun sampai. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal di satu tempat namanya Bab Lut. Buka Google juga. Pakai Dajjal. Pakai Yahudi juga. Satu tempat di Tel Aviv hari ini namanya Bab Lut, ada kampung. Di situlah Dajjal akan mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan mati dibunuh oleh Isa alaihissalam. Nabi Isa ni panjang ceritanya, akan membetulkan keadaan manusia. Disebut dalam Quran dan disebabkan itu wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yuqina bal rafa'ahu Allah ilaihi ila akhir ayat. Dan disebabkan dakwaan manusia mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa Ibn Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang salib, tetapi diserupakan bagi mereka, yakni orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa alaihissalam. Ini kepercayaan golongan Kristian. Dan sesungguhnya orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam syak, yakni ragu-ragu tentang menentukan perbunuhannya. Tiada suatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka pula tidak membunuh dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa padanya, dan adalah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, dan tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka, yakni mereka ini ahli kitab. Disebut juga dalam Quran, sabda Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya hampirlah putera Maryam, Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih akan turun di lingkungan kamu sekalian dan menjadi pemegang pemerintahan yang adil. Ia akan mematahkan palang salib, membunuh babi, menghapuskan cukai kepala,
Di saat itu harta melimpah ruah sehingga tidak seorang pun mahu menerimanya. Hingga adalah sekali sujud itu lebih baik daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya, dunia dan seisinya. Mana berkat ketika itu turun Nabi Isa kekasih Allah. Bayang Nabi hidup zaman kita balik tuan-tuan. Kan? Nabi Isa akan turun balik. Mudah-mudahan kita sempat. Kalau tak sempat biarlah mati dulu. Tak apa. Daripada kita Dajjal tu bukan Dajjal tu bukan calan-calan. Kalau boleh nak mati tu tak apa. Biar mati dulu, selesai urusan kita atas muka bumi ni. Kerana apa? Dajjal ni fitnah yang besar. Semua Nabi-Nabi berdoa supaya umat dia dijauhkan daripada Dajjal. Nabi Muhammad kata, kalau aku ada di kalangan kamu, aku sendiri akan membela kamu. Tapi kalau aku tiada, maka serah pada iman masing-masing. Serahlah pada iman masing-masing. Maknanya tak iman kita lah. Jaga iman masing-masing. Covid itu bukan Covid tak bahaya, mati dia tak mati tuan. Tapi yang penting sengkaan kita. Apa stand kita dalam menghadapi Covid? Di mana kita nak letak Allah SWT dalam hati kita? Patut kita tak risau benda ni. Patut kita risau macam mana kita masih jauh daripada taat pada Allah lagi. Banyak lagi sunnah Rasulullah kita tak ikut. Banyak lagi ibadat yang kita buat, kita tak buat. Itu patutnya risau. Tak payah risau sangatlah. Itu kerja musuh Islam. Kan? Kerja-kerja Islam tak apalah. Yang penting kita mati. Tak mati pun mati, nak mati pun mati. Tak nak mati pun mati, nak sangat mati pun mati. Persoalan macam mana kita nak menghadapi selepas daripada kematian. Itu yang kita kena risau. Dan akhir sekali keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Habis saya skip sajalah. Keluar Ya'juj Ma'juj, satu kumpulan yang besar. Ini pun 4 jam juga. Cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Bagaimana semenjak cerita ni semenjak daripada zaman lama lagi. Zaman Iskandar Zulkarnain. Raja yang telah membina tembok menghalang Ya'juj Ma'juj daripada keluar. Dan Nabi SAW menyebut hari ini kepada isteri baginda SAW, Nabi sebut hari ini telah terbukalah lubang. Ketika Nabi sebut telah terbukalah lubang dinding Ya'juj Ma'juj sebesar ini, Nabi kata. Mana Nabi buat isyarat seperti ini, besar ini. Zaman itu, sekarang wallahualam. Wallahualam macam-macam kajian, ada yang khabar dah jumpa dah. Ada dah jumpa dah dinding tu. Macam-macam kajian tu, tak apalah. Yang penting bagaimana kita. Kadang-kadang orang dia suka besarkan benda-benda tu. Konspirasi tu kan sampai benda tu. Sampai-sampai kita takut kadang-kadang. Takut benda tu lebih takut pada Allah lagi. Kalau cerita macam ni pun ada juga cerita. Dia masjid pun tak datang. Ni konspirasi. Ni buku apa dah? Kena berhenti lah. Kena berhenti lah. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Apa pun kita baiki, kita tambah iman kita, tambah dengan kita tambah ilmu, tambah ilmu. Yang penting kita belajar macam mana iman kita, belajar aqaid, segala aqaid iman bagaimana yang kita kena jaga. Bukan kita menyibukkan dengan perkara-perkara ini, kan kita sebagai orang Islam itu tugas kita. Kadang-kadang orang yang ada keluar video tu yang nak keluar pada Islam kan. Kan kita yang sebenarnya kita yang komen-komen ni sebenarnya kita yang naikkan dia. Kadang-kadang nak melakukan produk dia je. Kan cerita-cerita kita komen, kita mahu tapi view dia naik. Bila view dia naik, populariti dia naik. Kan yang penting ni kita bagaimana hubungan kita dengan Allah, itulah yang penting kita sebagai seorang Islam. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Untuk nasihat pada diri saya dan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.